Orang Melayu dan air berpisah tiada. Orang Melayu adalah satu-satunya bangsa yang mengaitkan negara tempat tumpah darah mereka dengan perkataan tanah dan air, yakni sebagai tanah air. Sebaliknya, bangsa Inggris mengenali negara asal mereka sebagai motherland atau fatherland, sementara bangsa Arab mengenalnya sebagai watan. Justru budaya hidup orang Melayu dahulu tidak dapat dipisahkan dengan laut. Sebab itu, banyak falsafah hidup mereka berkait rapat dengan maritim. Sebelum orang Melayu yang hari ini berada di daratan, nenek moyang mereka hampir semuanya di pinggir-pinggir laut ataupun hidup di laut dengan perahu-perahu. Melayu itu adalah mereka yang tidak akan berjalan kaki selagi perahu mereka boleh sampai. Tidak akan berumah di tanah daratan ataupun tanah kering selagi ada tanah berpaya. Itu cara orang Melayu. Cara hidup mereka juga tentang laut. Mereka memikirkan tentang gelombang, mereka memikirkan tentang pasang surut air, mereka memikirkan tentang bayu dan angin untuk membolehkan mereka mencari rezeki di laut. Sungai dan laut menjadi tempat mencari rezeki dan medan perhubungan orang Melayu. Ini adalah antara tradisi hidup orang Melayu zaman dahulu. Dalam kitab Sulalatus Salatin, sebuah karya sejarah yang ditulis oleh beberapa orang pengarang Melayu, ada dicatatkan bahawa semua orang Melayu ada perahu. Jadi begitu banyak perahu, semua orang. Dan dalam Sulalatus Salatin itu juga dicatatkan bahawa rata-ratanya orang Melaka berperahu, berkapal. Jadi boleh kata semua orang. Rata-rata itu mungkin semua orang ataupun mungkin seorang dua, tidak. Berkapal, berperahu. Jadi kalau dia yang besar-besar, tentulah orang yang pedagang-pedagang. Yang kecil-kecil ni perahu-perahu kecil lah. Sampai ke parit-parit. Parit-parit masuk kampung pun banyak terdapat perahu-perahu. Perahu Melayu pernah dicatatkan bukan sahaja mampu berlayar ke negeri China, tetapi juga sejauh pantai barat India dan semenanjung Arab. Malah melalui bukti linguistik, sarjana bahasa percaya, pelaut Melayu pernah sampai ke Yaman seawal 100 tahun sebelum Masihi. Di dalam catatan Cina, orang Melayu disebut sebagai orang Kunlun dan kapal-kapal mereka, yakni Kunlun Po, direkodkan sudah berlabuh di selatan Cina sejak abad kedua Masihi lagi. Sejak abad kedua, masuk abad ketiga, orang-orang Cina, pegawai-pegawai pelabuhan Cina di bahagian selatan, khususnya di Canton, wilayah Canton itu, mereka ada mencatatkan perahu-perahu Kunlun yang datang dari Kunlun, perahu-perahu Kunlun yang besar-besar, yang sampai dikatakan sepanjang hampir 100 meter, yang dengan muatan yang penuh, masih lagi timbul lebih kurang 6 meter di paras air. Lepas itu boleh membawa kargo sampai 1,000 tan, boleh membawa penumpang hampir antara 700 ke 1,000 orang. Jadi ini ada dicatat oleh penulis-penulis Cina, dan kita tahu Kunlun itu adalah kawasan kita, kawasan Asia Tenggara ini.
Bukan sahaja saiz dan berat muatan Kunlun Po itu yang menjadi perhatian pegawai-pegawai pelabuhan di China, tetapi teknologi pembuatan kapal Melayu turut menghairankan mereka. Dan mereka pergi tengok kapal Melayu berlabuh di dermaga mereka, di pelabuhan, dan mereka pergi tengok, tak ada paku. Macam mana mereka buat kapal? Ini ditulis dalam manuskrip Cina. Macam mana bangsa Kunlun ini membuat kapal? Dahlah besar, bawa ribuan manusia, bawa ribuan tan barang dan tidak dipaku. Jadi itu teknologi tanggam. Kenapa tanggam dilaksanakan di alam Melayu? Sebab hujan dan panas sentiasa berulang-alik. Memang sejak dahulu lagi, orang Melayu sudah terkenal sebagai pembuat kapal besar dan pelaut yang handal melayarkannya. Mereka mampu berlayar merentasi lautan luas tanpa menggunakan kompas. Sebaliknya, melihat tanda-tanda alam sama ada di langit, darat atau laut sebagai pedoman navigasi. Pelaut Melayu ini memainkan peranan yang sangat penting. Kalau tak adalah kita katakan pelaut Melayu dan kapal-kapal Melayu, maksud itu orang cuma menggunakan yang dipanggil Old Silk Road. Orang Melayu tinggal di tanah semenanjung dan gugusan pulau-pulau sekitar perairan dangkal pentas Sunda yang terletak di antara dua tanah besar India dan China. Sejak abad kedua Masihi lagi, pelaut Melayu sudah menguasai laut-laut di sekitarnya sampai ke selatan China dan pantai barat Teluk Benggala. Perahu-perahu Cina dan India yang ada pada masa itu hanya perahu pesisir pantai, bukan untuk berlayar jarak jauh sebagaimana perahu Melayu. Maka kerana itu, wilayah penguasaan maritim orang Melayu menjadi sangat luas. Daerah penguasaan orang maritim orang Melayu ini dari Tenggara China, pantai Tenggara China itu, ini termasuklah Taiwan, sampai ke Filipina dan seterusnya sampai ke Australia yang ke selatan dan juga sampai ke pantai Afrika. Ini kawasan yang pernah dikatakan dilayari oleh pelaut-pelaut Melayu. Wilayah kelautan Melayu menjadi sebegitu luas kerana waktu itu, pelaut Melayu memonopoli perhubungan dan pengangkutan air. Justru, kelompok keturunan Melayu boleh ditemui luas bertebaran dari Taiwan di sebelah utara hinggalah ke New Zealand di sebelah selatan. Demikian juga dari Pulau Hawaii di sebelah timur hingga ke Pulau Madagaskar di sebelah barat. Para sarjana antropologi menamakan wilayah yang luas ini sebagai dunia alam Melayu. Melayu ini ialah sekumpulan manusia yang menghuni daerah yang dipanggil oleh kebanyakan pengkaji sebagai daerah Melayu atau kawasan alam Melayu, atau sekarang ini disebut dunia Melayu, ya, wilayah alam Melayu lah. Satu masa dulu dipanggil juga Kepulauan Melayu.
Ada setengah panggil mereka ni sebagai orang-orang yang menghuni Kepulauan Rempah. Yang macam-macam nama diberikan pada waktu itulah dalam sejarah. Dan wilayah itu meliputi satu wilayah yang dari segi antropologi dan segi linguistik, kawasan yang terkenal sebagai dalam bahasa Inggeris the Malay Cultural Area, atau dalam bahasa Melayunya kawasan wilayah kebudayaan Melayu, yang meliputi merentang daripada sebelah timur, sebelah barat daripada Madagaskar, membawalah sampai ke timur ke Hawaii dan turun sampai ke bawah ke kawasan Polinesia.